Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Zulaikha binti Ali, nombor matrik 074085. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah pengajaran pembelajaran abad ke-21, iaitu saya menggunakan kaedah rally table. Apakah dia masuk ke table? Kita lihat pada slide seterusnya. Okey, baiklah. Dari segi pengenalan, pembelajaran melalui rally table merupakan metode pembelajaran yang menggunakan konsep permainan meja atau permainan yang melibatkan meja sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini dilakukan dalam kelompok kecil di mana para peserta ataupun pelajar berinteraksi antara satu sama lain melalui permainan yang dilakukan di atas meja. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Dengan ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, dapat membantu dalam memperkembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif antara pelajar dan dapat membentuk kerjasama dalam kumpulan, berkomunikasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Baiklah, saya akan menerangkan kaedah pelaksanaan rally table. Okey, untuk langkah yang pertama, pilih topik ataupun konsep. Seorang guru mestilah tentukan topik atau konsep yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajar. Pastikan topik tersebut relevan dengan sukatan pelajaran dan dapat dipelajari melalui permainan dan perbincangan kumpulan. Okey, untuk langkah yang kedua, sediakan meja rally atau meja panjang dalam kelas dan bahagian menjadi beberapa kumpulan yang mewakili topik ataupun konsep yang dipilih. Untuk langkah yang ketiga, bentukkan kumpulan. Seorang guru membahagikan pelajar ke dalam kumpulan yang terdiri daripada 4 hingga 6 orang untuk satu kumpulan. Pastikan setiap kumpulan mempunyai pelajar yang mempunyai kebolehan yang di tahap pemahaman yang seimbang. Maknanya setiap kumpulan tu harus ada pelajar yang memiliki tahap kognitif yang berbeza. Ada yang sederhana, ada yang lemah dan ada yang pandai. Baiklah, bagi langkah yang keempat, guru memberikan penerangan yang jelas mengenai peraturan rally table kepada pelajar. Saya mengambil contoh bagi subjek pendidikan Islam, subtopik tayamum. Pada sesi pembelajaran, murid diberikan beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberikan satu helaian kertas ataupun satu helaian kertas majum yang telah diisikan beberapa kolom yang terdapat 4 kolom di atas kertas tersebut. Kolom yang pertama adalah apakah maksud dari segi bahasa dan istilah tentang bertayamum. Yang kedua, apakah dalil tentang bertayamum. Yang ketiga, apakah alat yang sesuai untuk bertayamum. Dan yang keempat, bagaimanakah cara pelaksanaan bertayamum. Setiap kumpulan wajib menjawab satu soalan sahaja dan selepas menjawab satu soalan, setiap kumpulan wajib perlu menukarkan kertas soalan tersebut kepada kumpulan yang lain untuk kumpulan lain menjawab soalan yang kedua. Dan seterusnya, begitulah sesi penukaran kertas ataupun helaian yang diberikan setiap kumpulan dan setiap kumpulan wajib menyelesaikan semua kertas yang diberikan dalam masa yang telah ditetapkan pada proses pembelajaran tersebut. Jika diberi masa dalam tempoh 5 minit ataupun 7 minit, maka setiap kumpulan wajib menyelesaikan tugasan tersebut selama 7 minit. Dan di sini kita dapat lihat proses rally table berlangsung. Okey, untuk langkah yang kelima, guru dan pelajar membuat perbincangan dan refleksi tentang jawapan yang telah diberikan oleh pelajar tersebut. Dan dari situ kita boleh lihat apakah pemahaman yang terdapat tentang setiap kumpulan tentang apa yang dimasukkan dengan konsep bertayamum dan dari segi bahasa dan istilah, bagaimana, apakah alat dia, apakah dalil dia dan bagaimana cara pelaksanaan tersebut. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kebaikan pelaksanaan rally table dalam pembelajaran bilik darjah. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam berkongsi pendapat dengan rakan mereka. Ini membolehkan mereka dapat mengklarifikasikan pemahaman mereka dan mencari penjelasan tambahan daripada rakan sekelas.
Proses ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. Untuk yang kedua, pengembangan kemahiran kognitif. Relatable melibatkan pemikiran kritis dan analitikal. Pelajar perlu memproses maklumat, menganalisis soalan dan mencari jawapan yang betul. Ini membantu meningkatkan kemahiran berfikir kreatif, pemecahan masalah dan kognitif pelajar secara keseluruhan. Baiklah, dari segi kebaikan relatable untuk yang ketiga, peningkatan motivasi. Dengan unsur persaingan dan keaktifan dalam permainan ini, pelajar cenderung lebih bersemangat dan terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan bersaing dengan baik dalam kumpulan mereka. Untuk yang keempat, penggunaan aktif bahasa. Relatable melibatkan pelajar dalam perbincangan dan pembincangan kumpulan. Pelajar perlu berkomunikasi dan berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari dan yang paling mudah dan yang paling senang untuk difahami. Ini membantu mereka meningkatkan kemahiran lisan dan mengekalkan perhatian terhadap bahasa yang dipelajari. Baiklah, saya menyambung untuk kelemahan relatable. Yang pertama, kurangnya fokus individu. Dalam pelaksanaan relatable, perhatian lebih terfokus kepada kumpulan dan interaksi dengan rakan sebaya. Ini boleh mengakibatkan kurangnya perhatian kepada keperluan pembelajaran individu. Setiap pelajar mungkin mempunyai tahap pemahaman yang berbeza dan mungkin memerlukan sokongan tambahan untuk memenuhi keperluan mereka. Untuk yang kedua, kelemahan yang kedua adalah terhad kepada topik tertentu. Kaedah ini biasanya digunakan untuk pembelajaran topik tertentu sahaja. Ini bermakna bahawa ia mungkin tidak sesuai untuk semua subjek ataupun topik pembelajaran. Kaedah pembelajaran ini mungkin kurang efektif jika digunakan dalam subjek yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam ataupun eksperimen praktikal. Baiklah, kelemahan relatable yang ketiga adalah keterhadan interaksi antara guru. Interaksi antara pelajar dan guru mungkin terhad kerana guru mungkin berperanan sebagai pemantau ataupun pengadil dalam konsep ini sahaja. Tetapi interaksi yang lebih mendalam dan sokongan individu mungkin kurang berlaku. Ini boleh menjadi kelemahan jika pelajar memerlukan bantuan ataupun penerangan tambahan daripada guru. Okey, untuk yang keempat, kelemahan yang keempat adalah pembatasan keadaan fizikal. Kaedah relatable mungkin memerlukan ruang yang mencukupi untuk pelajar berinteraksi secara berkesan. Sekiranya belajar terhad atau tidak mencukupi untuk membentangkan keputusan yang efektif, ia boleh membataskan pelaksanaan relatable tersebut. Baiklah, untuk kesimpulan dan khulasah dalam segi kaedah pelaksanaan relatable, dalam pembelajaran relatable, guru ataupun fasilitator memerlukan peranan yang penting sebagai pengarah atau pemantau proses pembelajaran. Mereka perlu memberi arahan dari segi kegiatan permainan, memberi petunjuk dan memberikan umpan balik kepada para pelajar. Guru juga dapat menggunakan kaedah relatable untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu, menguji pemahaman pelajar dan memperkuatkan pembelajaran yang telah dilakukan dalam kelas. Secara keseluruhan, kaedah relatable ataupun pembelajaran berkonsepkan relatable merupakan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam pembelajaran dalam bilik darjah. Dengan memanfaatkan aspek-aspek kaedah ini, pelajar dapat terlibat secara aktif dan belajar dengan cara yang menyenangkan dan menyeronokkan. Sekian sahaja daripada saya untuk penerangan kaedah pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 iaitu kaedah pelaksanaan relatable. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.